Assalamualaikum, salam hormat. Anda menyaksikan Pantau Belanjawan 2023 bersama saya Haris Ashraf Hasran. Untuk waktu ini, kita nak memberi fokus kepada TVET. Banyak perkara disentuh oleh Perdana Menteri yang juga Menteri Kewangan Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam pembentangan Belanjawan 2023 dan antara perkara yang bagi saya paling menarik sekali adalah berkenaan dengan dari segi kerjasama dengan GLC, syarikat-syarikat korporat dalam kita melahirkan usahawan yang sudah tentu terutamanya TVET yang memenuhi keperluan industri. Bagaimana kita nak memastikan ianya dapat terus dianjak berada pada satu tahap yang baik dengan gaji yang bermaruah. Jadi bersama saya dengan pada ketika ini saudara Muhammad Rizan Hassan, Setiausaha Agung Pertubuhan Kebangsaan Pekerja Berkemahiran. Cik Rizan, terima kasih sudi bersama dengan Isra Awani. Dalam Belanjawan 2023, macam saya menyifatkan bahawa yang pengumuman berkenaan dengan kerjasama dengan GLC, syarikat korporat dalam melahirkan graduan TVET yang berkemahiran tinggi itu satu perkara yang cukup memberangsangkan. Kita dah mula menerapkan konsep train, place and train. Bukan lagi selama ini kita lihat train, barulah nak cari tempat mana nak placekan mereka ini. Pandangan Cik Rizan untuk Belanjawan 2023 berkait dengan belanjawan, apa yang menarik bagi saudara? Pertama sekali, tahniah dan syabas kepada kerajaan, kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang menekankan, dan kita dapat lihat kali ini gelombang pengiktirafan yang sebenarnya daripada kerajaan dan juga industri kepada TVET ini benar-benar kita dapat rasakan. Walaupun ianya bukan satu perkara yang baru, tetapi ianya merupakan satu keazaman yang tinggi. Memang kalau kita tengok pembangunan TVET di negara-negara maju, termasuklah di Indonesia, ianya memang dipacu oleh industri, yang mana menekankan kepada soal ataupun approach place and train itu sendiri. Dan bukan itu saja, banyak juga negara-negara di luar sana bercakap tentang TVET ini, mereka juga menekankan soal teaching factory, yang mana memang memberikan satu bentuk latihan yang bukan mengetepikan peranan institusi latihan, tetapi mempraktiskan soal transfer of knowledge dan transfer of teknologi secara realiti. Dan kalau ini dapat digerakkan, dan saya yakin akan digerakkan secara besar-besaran, bukan hanya tertumpu kepada JLC ataupun syarikat korporat semata-mata, tetapi boleh juga dilakukan oleh semua syarikat sama ada IKS ataupun syarikat-syarikat persendirian melalui insentif-insentif tertentu yang kerajaan sediakan. Dan ini akan mengubah landscape pembangunan latihan kemahiran di Malaysia. Cumanya mungkin akan ada sedikit sebanyak cabaran ataupun isu-isu tertentu, mungkin dari segi soal persijilan, soal kelayakan tenaga pengajar, yang mana untuk menggerakkan hasrat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri melalui bajet 2023 ini, framework itu sendiri, kerangka pembangunan latihan itu juga harus berubah. Perlu selari dengan inisiatif, dengan keperluan semasa. Bagaimana kita nak memastikan, menyebut tadi saudara Rizal menyebut berkenaan dengan sebagai contoh akreditasi, itu satu perkara, latihan dan juga tenaga pengajarnya itu. Adakah selepas ini mungkin kita akan nampak bahawa syarikat-syarikat GLC, syarikat-syarikat korporat akan membuka satu cabang dalam perkhidmatannya itu khusus kepada seperti contoh Academy in Factory tersebut, di mana Academy in Factory di bawah, sebagai saya ambil contoh DRB, DRB nanti DRB akan ada satu cabang khusus Academy in Factory, di mana pengiktirafan, akreditasi, isu-isu melibatkan tenaga kerja dan juga tenaga pengajar itu dapat diatasi dan memastikan bahawa perjalanan itu dalam melahirkan modal insan berkemahiran tinggi ini dapat dilaksanakan dengan baik. Pandangan Cik Rizal? Syarikat-syarikat besar, saya yakin dia tidak ada masalah yang besar untuk mengendalikan pendekatan yang digariskan dalam bajet 2023.
sebab mereka sendiri pun sudah ada struktur latihan di tempat kerja. Cumanya kalau kita nak memberi ruang yang lebih besar kepada semua syarikat, dia mungkin tidak begitu diterima oleh industri disebabkan mereka sendiri merasakan bahawa core business mereka masih lagi menekankan kepada soal business oriented. Sedangkan soal latihan ini bukan soal business mereka yang lebih bersifat kepada CSR. Namun di situlah pentingnya saya katakan tadi, framework itu perlu melibatkan institusi latihan. Okey, sebagai pendamping kepada syarikat-syarikat yang ingin melaksanakan juga latihan di tempat kerja. Saya yakin usaha ini boleh digerakkan dengan juga pelibatan daripada industri lead body masing-masing. Sebab industri yang ada di negara kita, dia punya industri lead body masing-masing. Dan kalaulah persijilan itu sedikit sebanyak sukar ataupun susah untuk diberikan pengiktirafan dalam tempoh masa yang ada ini, mungkin industri lead body boleh memainkan peranan untuk memberi persijilan kepada mana-mana syarikat dalam industri masing-masing yang melaksanakan latihan di tempat kerja. Academic Infantry adalah satu pendekatan yang terbaik buat masa ini. Selain daripada sistem latihan dual national yang telah pun digerakkan sejak sekian lama. Okey, dan bukan saja soal persijilan, tetapi soal pengiktirafan tenaga pengajar dari industri juga harus diberi perhatian oleh kerajaan. Kalau benar-benar kita ingin memastikan TVET ini benar-benar dipacu oleh industri. Saya nak membawa perbincangan kita kepada realiti dan juga apa sebenarnya yang berlaku di dalam industri terutamanya graduan TVET. Apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri dalam Belanjawan 2023, 90% graduan TVET bergaji di bawah RM2,000 sebulan. Dan beliau menyatakan bahawa pembaharuan perlu dilaksanakan agar 90% graduan TVET bergaji lebih RM2,000 sebulan. Termasuklah antaranya seperti yang kita bincangkan, pengambil alihan sebahagian atau sepenuhnya operasi institusi TVET, termasuk Institut Kemahiran Belia Negara IKBN, College Community dan Institut Latihan Perindustrian ILP oleh 50 syarikat terpilih seperti yang dimaklumkan oleh Perdana Menteri, antaranya seperti Petronas, DRB dan beberapa syarikat korporat yang lain, Sunway dan juga Berjaya, mengikut kategori ataupun sektor-sektor tertentu. Realitinya, di bawah RM2,000, 90% pula tu graduan TVET. Mungkin ada penjelasan oleh Cik Rizan sendiri melihat kepada realiti di bawah ini. Kita telah dibudayakan dengan perkataan kerjasama dengan industri dan juga institusi latihan lebih bersifat on-job training. Approach ataupun pendekatan latihan kemahiran di negara kita harus berubah. Okey. Perkataan TVET dipacu oleh industri itu sendiri perlu ada satu semangat di mana pelaksanaan latihan tidak boleh lagi sama seperti sekarang. Sebagai contoh, pendekatan teaching factory di mana operasi perniagaan di industri yang boleh dilakukan di institusi latihan perlu digerakkan. Dan itu akan menjimatkan banyak, bukan saja penjimatan dari segi operasi industri, tetapi kapasiti institusi latihan dari segi mesin dan sebagainya boleh dimaksimumkan penggunaannya. Dan yang paling menarik ialah pelajar kita semasa di institusi latihan telah pun menerima gaji sebenar daripada industri. Dan apabila dia benar-benar bergelar sebagai seorang pekerja, industri boleh memberikan tanggungjawab yang lebih besar dengan gaji yang lebih besar lagi. Dan ini boleh sebenarnya dilakukan dengan pelibatan industri di tempat latihan. Masalahnya di negara kita, pendekatan teaching factory itu tidak benar-benar dipraktiskan. Sudah tiba masanya pendekatan ini dipraktiskan supaya industri akan bersedia untuk menerima graduan yang dilatih
oleh mereka semasa di institusi yang telah melaksanakan production di institusi itu sendiri, dan bila dia bergelar sebagai graduan, bekerja sebagai pekerja sepenuh masa, gaji mereka akan dapat dipertingkatkan. Ini berlaku di Indonesia, negara jiran kita yang paling dekat. Walaupun Tibet selalu kita jadikan Jerman sebagai contoh, tapi pendekatan Indonesia adalah yang terbaik yang boleh kita lihat kalau kita nak mempercepatkan gerakan gaji yang lebih bermaruah ini. Cik Rizan menyebut berkenaan dengan tadi teaching factory yang dipacu oleh industri, tetapi industri itu tidak memenuhi. Maksudnya apa pelaksanaannya itu tidak memenuhi konsep teaching factory itu, apa yang dimaksudkan? Dia yang tidak boleh berlaku disebabkan ialah banyak perkara-perkara yang menghalang industri untuk berkarya di institusi latihan. Sebab itu kita dapat kita sebagai pemain-pemain TVET di negara kita, apabila kerajaan mengatakan industri akan memacu TVET, kita telah mendapat satu gambaran bahawa akan ada cabaran-cabaran yang dihadapi oleh industri. Sebab industri di negara kita masih lagi bersifat business oriented. Sedangkan pelibatan mereka di dalam latihan ini lebih bersifat CSR. Tapi kita nak ubah benda tu. Pelibatan mereka bukan sekadar CSR, tetapi juga sebenarnya satu bentuk pendekatan yang akan memberi makna besar kepada operasi perniagaan mereka itu sendiri. Soal-soal persijilan, soal pengiktirafan tenaga pengajar. Okey, ini semua adalah berkait rapat dengan soal governance itu sendiri. Sebab itu, inisiatif yang kerajaan sediakan ini, kalau masih menggunakan framework yang lama, ia akan memberi bebanan kepada industri. Kerana apa saya kata begitu? Apabila industri melibatkan diri dalam pembangunan latihan, okey, mereka akan terbeban dengan soal administrasi pembangunan latihan yang perlu mematuhi segala peraturan-peraturan, dan bagi industri ini adalah satu bebanan. Leceh lah, dia panggil leceh lah. Sebab itu saya katakan soal-soal ini dia adalah soal yang renyah, yang sudah biasa dihadapi ataupun dihadap oleh institusi latihan. Kalau sepenuhnya dikendalikan oleh industri, saya rasa ianya mungkin akan sekerat jalan. Sebab itu pentingnya institusi latihan disekalikan di dalam soal industri memacu pembangunan TVET. Saya khawatir kalau diberi sepenuhnya kepada industri, industri akan, dalam bahasa muda layman ni, pancit di tengah jalan. Kerana kita tahu di negara kita pembangunan latihan ni terlalu banyak peraturan-peraturan yang akan menyebabkan industri rasa alamak susah rupanya. Sedangkan kalau kolaborasi ini dapat dilaksanakan dengan baik, framework yang baru, dia akan memberi makna besar kepada soal pembangunan sumber manusia di negara kita. Okey, Cik Rizan, kita nak berhenti rehat seketika. Selepas ini kita nak memberi fokus kepada kementerian. Kerana bila saya cakap memberi fokus, susah nak memberi fokus kerana banyak sangat kementerian. Banyak kementerian. Tapi kita nak berhenti rehat seketika, kita akan bersambung semula selepas ini. Baik, bertemu kembali dalam Pantau Belanjawan 2023. Kita masih lagi memberi fokus berkenaan dengan TVET yang diumumkan oleh Perdana Menteri yang juga Menteri Kewangan sewaktu Belanjawan 2023. Masih lagi bersama saya di studio, Saudara Muhammad Rizan Hassan, Setiausaha Agung Pertubuhan Kebangsaan Pekerja Berkemahiran. Sebelum kita berhenti rehat tadi, saya menyebut berkenaan dengan nak memberi fokus kepada kementerian. Tetapi fokus itu susah nak diberi kerana banyak sangat kementerian. MOHR, sumber manusia ada. Kementerian Pendidikan ada, even di peringkat MINDEF sendiri pun ada memberi latihan TVET itu. Pandangan Cik Rizan dalam kita nak memastikan bahawa kita dapat melahirkan modal insan berkemahiran tinggi, memenuhi kehendak industri, pada masa sama governance seperti yang disebutkan tadi juga penting. Tapi kementerian banyak sangat yang nak menguruskan TVET ni, bagaimana pandangan saudara? Okey. Kalau ikut semangat UNESCO, TVET for all, TVET ni untuk semua.
Sebab itu kadang-kadang sebagai aktivis dalam TVET ni, kita tengok sesuatu bajet itu kepada kumpulan yang mana TVET ni. Okey, sama ada TVET pengajian tinggi, sama ada luar bandar, TVET luar bandar, TVET community ya. Ataupun mungkin TVET peluang kedua kepada banduan dan sebagainya. Pesara ke. Okey. Atau TVET kepada golongan belia tercicir. Mungkin juga TVET kepada golongan belia not in employment, education and training, belia NEET. Kan? Jadi sebab itu dia ada banyak kementerian yang memfokuskan kepada kumpulan sasar masing-masing. Okey. Tetapi selalunya yang menjadi cabaran ialah industri melihat graduan ataupun lulusan yang keluar daripada institusi ini berbeza-beza dia punya standard dia. Ya, itu. Di sinilah pentingnya satu standard yang sama walaupun kumpulan-kumpulan yang berbeza-beza. Sebab standard yang ada di negara kita memang dah ada pun. Contohnya kita menggunakan National Occupational Skill Standard NOS. Okey. Di situ dah ada gambaran tahap 1, tahap 2, tahap 3 dan sebagainya. Okey, tinggal ke tahap 4, tahap 5. Kalaulah semua kementerian menggunakan satu standard yang sama, saya tidak ada rasa kebimbangan walau kementerian banyak macam mana pun kalau menggunakan satu standard. Yang jadi masalah ialah masing-masing ingin menjadi champion dengan standard masing-masing yang dibangunkan sendiri. Silo. Ini adalah cabaran besar sebab akhirnya graduan yang nak kita lahirkan ini adalah boleh masuk ke dalam pekerjaan. Kalau industri itu sendiri pun pening, standard yang berbeza-beza, okey, persijilan yang berbeza-beza, akhirnya yang menjadi mangsa adalah belia itu sendiri, pelajar itu sendiri. Okey. Sudah tiba masanya kita bercakap tentang satu standard yang sama, persijilan yang sama, okey, walaupun dari kumpulan-kumpulan yang berbeza-beza. Okey. Kalau katakan, saya tak nak menyebut mana-mana kolej ataupun institusi, tapi kalau kumpulan itu datangnya daripada katakan kumpulan yang berisiko, iaitu bekas banduan, pesalah juwana dan sebagainya, mungkin dia tidak perlu dilatih sehingga ke peringkat diploma kemahiran di tahap 4 atau tahap 5. Mungkin lebih kepada tahap operasi 1, 2 dan 3. Okey. Jadi fokus hanyalah kepada kumpulan itu dan tahap yang sebegitu. Okey. Sebab itu saya katakan tadi, industri yang perlu terlibat bukan sekadar JLC semata-mata, tapi boleh juga buka kepada semua industri. Ima industri itu hanya memerlukan 5 atau 10 pekerja saja. Ya. Kerana kalau kita lihat dalam Belanjawan 2023 yang disebut agenda memperkasa TVET melalui 7 kementerian utama adalah 6.7 bilion ringgit peruntukan, Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran 180 juta ringgit. Jadi ini satu perkara yang 6.7 bilion untuk 7 kementerian. KPLB ada, MINDEF tadi kita sebut pun ada, Kementerian Pendidikan ada. Jadi dalam konteks ini, kerangka itu bagaimana yang boleh kita gambarkan untuk diwujudkan? Kerana tadi saudara menyebut berkenaan dengan kerangka, kerana kerangka itu perlu memasuki dari segi kerjasama dengan industri, perlu mematuhi dari segi kita nak standardize the so-called syllabus, latihan kemahiran itu. Kerangka bagaimana yang boleh kita gambarkan yang perlu dibentuk dan sesegera mana kerangka ini perlu diwujudkan? Semua usaha-usaha ini masih lagi berkiblatkan TVET dipacu oleh industri. Tetapi kita tidak ada akta yang boleh memastikan industri ini menyumbang kepada soal pembangunan latihan kemahiran di negara kita. Kita selalu menjadikan contoh Jerman, tapi Jerman sendiri pun meletakkan akta kepada industri supaya mereka supaya mereka turut memberi penekanan kepada soal pembangunan modal insan. Masalah kita di negara kita ni, cabaran yang kita hadapi ialah soal pembangunan modal insan. Industri sendiri pun bersikap silo. Dia sendiri melatih untuk keperluan dia. Dia bukan melatih untuk keperluan negara. Ini yang menjadi satu cabaran. Dan sudah tiba masanya
soal pelibatan industri bukan hanya pakai Akta Pembangunan Sumber Manusia, tetapi perlu juga ada satu akta yang mengawal industri ini untuk terlibat dengan pembangunan latihan. Kalau ini dapat dilakukan, saya yakin landscape pembangunan TVET negara kita benar-benar akan berubah. Ya. Dalam kita bercakap soal menggalakkan industri ini, antara yang disebut dalam Belanjawan 2023 adalah di bawah Perkeso, di mana program transisi pekerjaan untuk perantisan TVET dan lepasan sekolah, insentif RM600 sebulan selama 3 bulan bagi majikan bertujuan untuk menggaji graduan TVET. Langkah-langkah sebegini, bagaimana ianya boleh dilihat sebagai satu langkah proaktif dalam menggalakkan majikan-majikan mengambil lebih ramai pekerja-pekerja dan juga graduan TVET itu sendiri? Insentif ini dia adalah menarik. Tapi kita dapat lihat sejak 2 tahun kebelakangan ini insentif ini banyak disalahgunakan oleh majikan. Ya. Mungkin dari segi ada kelemahan-kelemahan tertentu dan saya yakin untuk tahun ini mungkin akan ada penambahbaikan yang lebih tersusun. Cumanya kita harus lihat juga insentif yang diberikan lebih bersifat mesra kepada industri. Ya. Dia tidak begitu dekat kepada kumpulan pekerja. Saya bagi contoh, banyak rungutan yang kita terima daripada para pekerja khususnya dalam bidang sektor kemahiran ini sebab kebanyakannya akan bekerja di sektor-sektor pembuatan. Ya. Soal-soal kemudahan penginapan contohnya. Soal mobiliti mereka daripada satu tempat ke tempat kerja. Ya. Okey. Soal kemudahan pengangkutan yang tidak mesra kepada mereka. Akhirnya ini semua menyebabkan graduan-graduan TVET kita tidak dapat bekerja di dalam sektor yang mereka pelajari. Ya. Ini harus juga dilihat sebab memang ia dilihat sebagai satu perkara yang remeh. Tetapi ini realiti yang berlaku. Okey, tak banyak pengangkutan awam di dalam kawasan-kawasan perindustrian. Betul. Ya. Okey, bagi graduan-graduan baru dengan gaji yang rendah, bawah RM2,000 untuk menyewa kemudahan yang jauh daripada transport, kawasan tempat kerja, pengangkutan mereka kan. Ini merupakan cabaran. Walaupun mungkin gaji mereka ditawarkan dengan gaji minima RM2,000, tetapi perkara-perkara yang menyokong mereka untuk bekerja ni tidak disediakan oleh majikan ataupun tiada insentif-insentif tertentu kepada mereka secara langsung, kan kita akan masih lagi berhadapan dengan soal kebergantungan kepada pekerja asing yang begitu tinggi sekali. Saudara Rizan, untuk mengakhiri perbincangan kita, sedikit saya nak bawa melihat kepada Jabatan Hal Ehwal Veteran, JPK dan juga MyTVET, program reskilling dan upskilling veteran ATM. Kita asyik bercakap graduan yang baru dah habis belajar ni. Sebab tu banyak TVET ni kumpulan yang mana sebenarnya? Kumpulan mana yang kita nak sasar? Okey, salah satunya adalah veteran ATM. Program latihan dan latihan semula bagi veteran ATM bertujuan meningkatkan kemahiran dan kebolehpasaran veteran. Pandangan saudara Rizan, ini orang yang dah berumur ni, yang mungkin dah berkhidmat, mungkin ada yang mungkin belas tahun, ada yang mungkin pencen askar yang 20-21 tahun ini, nak bekerja, nak memberi latihan TVET. Ini satu perkara yang menarik, tetapi dia bukan hanya sekadar melatih untuk bekerja. Ya. Tapi kumpulan ini juga harus dilatih untuk menjadi usahawan. Ya. Sebagai technopreneur. Ya. Okey. Kalau dari sudut pekerjaan, memang banyak industri yang memerlukan orang-orang yang berumur ini, kumpulan-kumpulan matang ini, sebab banyak bidang-bidang pekerjaan yang memerlukan mereka yang ada kematangan, yang memerlukan mereka ada tanggungjawab. Sebab hari ini kalau kita tengok rungutan industri kebanyakannya adalah berkisar kepada belia kita, belia awal kita yang berumur 18 tahun hingga 25 tahun yang tidak setia kepada alam pekerjaan. Okey. Jadi kalau ada insentif bukan saja kepada veteran ATM tetapi kepada kumpulan-kumpulan
seperti wanita yang dah berumah tangga, kepada kumpulan-kumpulan mereka yang pasangan muda yang dah berkahwin, mereka kumpulan-kumpulan yang ada tanggungjawab dan diberikan latihan yang kita sebut TVET community, kan itu juga akan merancangkan soal pembangunan tenaga kerja di negara kita. Okey, baik. Cukup menarik sekali. Rasa macam tak cukup masa tapi kita dah cukup masa di sini. Terima kasih sekali lagi saudara Muhammad Rizan Hassan, Setiausaha Agong Pertubuhan Kebangsaan Pekerja Berkemahiran, berkongsi pandangan cetusan idea melihat kepada isu berkait dengan TVET yang dibentangkan oleh Perdana Menteri yang juga Menteri Kewangan dalam Belanjawan Madani Malaysia Madani 2023. Dan sudah tentu anda boleh ke budget.mof.gov.my untuk mengetahui dengan lebih lanjut apakah bentuk inisiatif-inisiatif yang diumumkan, dan sudah tentu kami di Ashrawan ini akan terus membawakan perincian berkait dengan Belanjawan 2023, bagaimana pelaksanaannya kurang daripada 10 bulan. Ini satu masa yang cukup crucial bagi kerajaan untuk melaksanakan semua dan juga pelbagai inisiatif yang diumumkan dalam belanjawan tersebut. Sekian sahaja Pantau Belanjawan 2023 untuk waktu ini. Saya Haris Ashraf Hassanan. Assalamualaikum, salam hormat.